Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung balik kuliah kita membaca buku Metodologi Memahami Hadis, dan kita berada pada bab yang ke apa ni? Saya pun lupa dah. Bab memahami hadis berdasarkan hadis lain. Kita ada subtopik yang terakhir. Sepatutnya kita habiskan dalam kuliah yang lepas, tapi saya pun tak sempat nak habiskan lagi tu. Bab yang ketujuh, iaitu subtopik yang terakhir dalam disiplin. Siapa dia kejap pelan, dia kejap slow ni. Kejap dia kuat, kejap dia slow. Ada orang testing kat belakang? Oh, betul lah. Oh, situ. Okey, baik. Tuan-tuan, suara okey ke? Suara saya okey? Jelas? Sharp lah? Ke gaung juga? Dia bergaung? Ni PA sistem baru ni. PA sistem baru, kan? Kita baru pasang. Okey? Okey sikit ke? Ke masih bergaung? Masih bergaung, ya? Tak apalah. Ni zaman-zaman Manchester United kalah, memang kena duduk langgaung. Baik. Kita sambung. Di antara disiplin memahami hadis berdasarkan hadis lain, muka surat 185, disiplin yang terakhir ialah mendahulukan riwayat yang lebih sahih apabila tidak mampu untuk diharmonikan. Maksud katanya, apabila ada sebuah hadis bercanggah dengan hadis lain dalam bab yang sama, kita kena harmonikan dulu. Ini disiplin yang sebelum ni. Harmonikan dulu. Cara nak harmonikan tu ada macam-macam, dan inilah medan ulama berbeza pendapat. Kerana mereka berbeza cara untuk mengharmonikan di antara dua hadis yang kedua-duanya sabit, ataupun yang kedua-duanya sahih daripada Nabi SAW. Kalau boleh harmonikan, kita harmonikan, ya. Yang macam saya sebutlah dalam kuliah yang lepas, ada sebuah hadis Nabi SAW kata, la adwa wala tiyarah, tidak ada jangkitan. Tiba-tiba dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, idza sami'tum bi ardin fala taqdimu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Atau kama qala, hadis Bukhari. Kalau taun telah melanda sesebuah negeri yang kamu tak ada dalam dia, kamu jangan masuk. Dan apabila dia berlaku dalam sebuah negeri yang kamu berada di dalamnya, jangan keluar kerana nak lari daripada dia. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebut, firra minal majzum firaraka minal asad, ataupun kama tafirru minal asad, larilah kamu bila nampak orang yang kena kusta, seperti mana kamu lari bila nampak singa.
Ada hadis Nabi kata tidak ada jangkitan. Ada hadis Nabi suruh lari. Ada hadis Nabi tak bagi masuk tempat yang ada wabak. So sekarang ni mana satu yang betul? Ada jangkitan ke tak ada jangkitan? Bercanggah. Jadi ulama berbeza pendapat. Kan ada yang kata ulama beza pendapat dalam cara nak mengharmonikan hadis ni. Ada yang kata sememang betul-betulnya penyakit tak berjangkit. Sebetul-betulnya penyakit tak berjangkit langsung, dia kata. Dah kalau tak berjangkit, pasal apa Nabi suruh lari? Nabi suruh lari ni hasman lil madah, dia kata. Nak tutup pintu sangkaan buruk. Kalau dia terkena kusta, nanti dia tuduh orang yang dah kena, sedangkan dia memang ditakdirkan kena. Nabi tak bagi masuk tempat yang kena taun, supaya dia tak sangka buruk kepada orang yang dah memang kena kalau bila dia kena. Itu satu pandangan lah. Tapi pandangan ni kurang popular lah. Sebab apa kurang popular di zaman ni? Kerana saintifik kata memang ada penyakit berjangkit. Maka ada dua pandangan yang masyhur. Ni saya ulang balik ni bagi tuan-tuan yang kita dah lama tak kuliah kan. Dah lama tak ada kuliah kan. Jadi nak bagi ingat balik. Dua pandangan yang masyhur. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan penyakit berjangkit ada. Yang Nabi nafikan tu ialah penyakit yang berjangkit dengan kepercayaan orang jahiliyah, iaitu jangkitan penyakit tu disebabkan oleh kerana diri dia, bukan kerana izin Allah. Kan saya cerita sebelum ni kan, saya terkena COVID, duduk sekali satu rumah dengan isteri tak kena sampai kesudah. Sedangkan COVID tu berjangkit. Saya pun tak tahu saya jangkit daripada siapa. Kan? Tiba-tiba duduk serumah dengan orang rumah saya, dia tak kena. Baru teringat hadis ni. Oh betul lah. Ada penyakit berjangkit, ada penyakit yang Allah Ta'ala takdirkan tak berjangkit kat kita, tapi berjangkit kat orang lain. Sesama berjangkit tak berjangkit? Sesama berjangkit lah. Kan? Tapi ada orang duduk sebelah orang sesama seminggu, tak ada apa. Ada orang kena sekali je. Mungkin orang tu bersin depan dia, masuk terus kena. Sebab antibody kita kadang-kadang boleh lawan penyakit tu. Kadang-kadang antibody kita lemah. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kuasa Allah penentu dalam masalah ni. Bukan semestinya bila dia berjangkit maka dia akan kena pada kita. Tak. Ada waktu dia datang kat kita, antibody kita lawan dengan kehendak dan izin Allah. Itu pertama. Yang kedua, seperti mana yang dipersetujui oleh guru saya Syekh Sharaf Al-Qudah, waktu dia menghuraikan hadis ni, dia kata yang Nabi kata la adwa wala tiyarah, tidak ada jangkitan, tidak ada kepercayaan sial. Dia kata la dekat situ bukan dengan makna la nafi, tetapi dengan makna la nahi. Bukan menafikan tetapi melarang. Maksudnya jangan kau beri jangkitkan orang. Sebab itu ada hadis, dan ada hadis Nabi SAW menyebutkan la yuridul mumrid alal musih, jangan dicampur yang sakit dengan yang sihat. Nabi tak bagi. Jadi ini dua pandangan yang masyhur lah dalam isu ni. So dia boleh harmonikan. Boleh harmoni. Kalau boleh harmonikan dulu. Macam hadis Nabi SAW yang kita baca dulu. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tastadbiruha syarriqu aw gharribu. Jangan bila nak buang air besar ataupun nak buang air kecil, kamu jangan pandang kiblat, jangan belakangkan kiblat. Tiba-tiba ada hadis daripada Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari. Sahih. Ibnu Umar kata, aku panjat rumah Hafsah, rumah kakak dia, ternampak Nabi SAW dalam tandas. Nabi sedang buang air, menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangkan Kaabah. Ada hadis Nabi tak bagi, ada hadis Nabi buat. Maka para ulama berbeza pendapat dalam cara nak menghimpunkan hadis ni, nak mengharmonikan hadis ni. Ada yang kata yang Nabi buat tu khas untuk dia, maka kalam dia kekal untuk kita. Ada yang kata gitu. Ada juga yang kata
Yang Nabi SAW buat tu dalam binaan yang ada dinding. Yang Nabi larang tu kalau kita buang air di padang pasir yang tidak ada binaan. Maka ni ruang untuk berbeza pendapat. Ulama berbeza disebabkan cara nak mengharmonikan hadis tu. Okey. Kalau tak boleh nak harmonikan, tak boleh nak diharmonikan, cara ni tak kena, cara ni tak kena, cara ni tak kena, maka para ulama dia akan pergi kepada kaedah tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih tu maksudnya kita pilih satu, kita tolak satu. Maksud dua hadis bercanggah. Dua hadis bercanggah. Nampak dua-dua macam sahih. Cuba harmonikan. Tak boleh. Bila tak boleh, kita kena ambil salah satu. Nak ambil salah satu macam mana? Boleh main osom je? Ataupun boleh main tarik undi? Tengok mana? Tak boleh. Di sisi majoriti ulama, kita kena ada murajjihat, kena ada bukti, kena ada alasan yang kukuh untuk pilih salah satu. Begitu banyak qara'in ataupun kita kata apa? Murajjihat, benda-benda yang boleh digunakan untuk pilih salah satu ni. Banyak disebutkan oleh para ulama dalam usul fiqh. Dan kita akan tengok salah satulah. Kalau saya nak hurai, dia akan jadi panjang. Kalau nak hurai semua qara'in tu, ada tesis pun PhD dalam masalah ni. Ada tesis PhD. Bahas tentang macam mana cara nak tarjih di antara dua dalil. Apa kaedah yang ulama guna? Banyak. Tapi kita bagi satu contoh. Tengok. Apabila terdapat beberapa hadis dalam bab tertentu, seseorang yang ingin memahaminya perlu memilih hadis yang paling sahih jika berlaku percanggahan dan percanggahan tersebut tidak dapat diselesaikan ataupun diselaraskan. Proses memilih hadis yang lebih kuat dan meninggalkan hadis selainnya dinamakan at-tarjih. Proses tu dinamakan tarjih. Terlalu banyak wujuhut tarjih, alasan-alasan untuk pilih yang mana yang lebih kuat, disebutkan dalam kitab usul fiqh dan usul hadis untuk memberikan panduan kepada ulama untuk memilih sebahagian hadis dan meninggalkan hadis yang mencanggahinya. Okey. Kita tengok contoh. Hadis cara cucian kawasan yang terkena air kencing. Okey. Antara contoh yang menjelaskan perkara ini ialah hadis berkaitan cara menyucikan kawasan yang terkena air kencing. Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin berkata, "Shalla a'rabi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-qissah. Qala fi wa qala ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khudhu ma bala alaihi min at-turab fa'alquhu wa ahriqu ala makanihi ma." Hadis riwayat Abu Daud. Kata Abdullah bin Ma'qil, ada seorang badui datang semayang dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ni orang yang datang daripada luar Madinah, orang yang duduk dekat pedalaman, yang tak ada bercampur dengan orang lain lah. Maksudnya dari sudut adab dia tu agak kurang sikit lah. Dari sudut gaya dia pun macam kasar sikit. Okey. Salla Arabi. Kata Abdullah bin Ma'qil, seorang badui bersalat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia ada sebutlah kisah yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, dia kencing dalam masjid. Dia tak keluar daripada masjid. Dalam masjid tu dia kencing. Badui kan, dia tak tahu. Okey. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Khudhu ma bala alaihi minat turab. Ambil tanah yang badui ni kencing. Tanah yang badui tu kencing, di mana badui tu kencing, tanah tu ambil, fa'alqu, lalu buang tanah tu, wa ahriqu ala makanihi ma, tempat yang ditinggalkan, tanah
yang dah dibuang tu, yang bakinya tu, tuangkan dengan air. Ni riwayat Abu Daud. Clear Okay. Jika diteliti, hadis ini menyatakan bahawa kawasan tanah yang terkena air kencing badui itu perlu diambil dan dibuang daripada masjid. Maksud tanah kena ambil, kena buang. Okay. Kemudian air mutlak perlu dicurahkan ke atas ataupun di atas kawasan yang telah dibuang tanahnya itu. Tapi peliklah kita pun. Sebab kalau dah buang tanah tu, dah tak tinggal kesan, nak buat apa pergi curah air lagi? Tak? Kalau tempat tu dah dibuang, air kencing tu semua dah diangkat, nak buat apa lagi dah kita pergi tuang air? Tapi hadis sebut macam tu. Hadis ni, riwayat ni sebut macam tu. Ni riwayat daripada Abdullah bin Ma'qil. Okey. Zahir lafaz hadis ini mencanggahi hadis lain yang menyatakan bahawa cukup sekadar mencurahkan air di kawasan yang terkena air kencing dan tidak wajib untuk membuang tanah yang terkena najis. Ada pula pecanggah dengan hadis lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qama a'rabi fabala fil masjid fatanawalahu an-nas faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'u wa hariqu ala bawlihi sajlan min ma aw dhanuban min ma fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, seorang lelaki badui kencing dalam masjid. Maksud dia solat dulu. Lepas tu mungkin dia tak tahu rupanya masjid ni tak boleh buang najis. Dia pergi kencing dalam masjid. Fatanawalahun nas. Lalu manusia ni nak pergi tangkap dia. Maksud sahabat bila tengok, sahabat marah. Memanglah marah. Kan? Memanglah marah. Sebab tu nak bagi tahu, kadang-kadang kita ni ada benda-benda yang tak sesuai untuk kita ucap. Tapi niat kita mungkin betul, cuma perkataan kita salah. Ni saya nak bagi tahu juga. Contoh bila kita tengok Israel bom Palestin. Bila kita tengok Israel bom Palestin, kita tengok ada sebahagian saudara kita yang Muslim sama macam kita marah. Tulis kat Facebook, tak guna punya Israel. Contohlah kan, tak guna punya Israel. Moga Allah binasakan kaum yang zalim daripada kalangan Israel ni. Contohlah. Kan? Tiba-tiba ada pula kawan kita yang seorang lagi tulis, tak payahlah nak pergi marah Israel, hang semayang muda. Pernah dengar? Pernah ada pengalaman macam ni tak? Kan? Tak payahlah nak pergi sembang marah Israel. Kau semayang pun tak betul lagi. Jangan nak tunjuk pandai sangatlah, ilmu pun tak ada lagi, fardu ain pun tak lepas lagi. Perkataan macam ni mungkin niat betul, tapi cara dia menuturkan tu salah. Sebab apa? Perasaan marah bila orang buat benda tak betul itu memanglah ada. Orang yang ada iman dalam jiwanya mesti tak suka dengan maksiat yang berlaku yang dia nampak depan mata dia. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang nampak benda mungkar depan mata dia, dia cegah, dia perlu cegah dengan kuasa tangan yang dia ada tu. Kalau dia boleh cegah dengan kemampuan dia, dengan tenaga dia, dengan kuasa dia, cegah dengan tangan dia. Fa illam yastati' fa bilisani, tak mampu dengan lidahnya, tak mampu dengan jiwanya, itu selemah-lemah iman. So dia cuba zahirkan dengan lidah dia. Mungkar tu. Sebab mungkar ni bukan hanya datang daripada orang yang Islam saja. Orang bukan Islam pun kadang buat benda mungkar juga. Jadi dia tak suka benda tu, dia zahirkan, dia bantah, dia benci. Kan macam baru-baru ni Sweden duk bakar Quran kan. Orang Islam tunjuk kemarahan. Itu tak salah. Tapi ada juga orang Islam kata, tak payahlah kau semayang pun tidak. Ilmu kuliah kat masjid pun kau tak datang. Contoh kan. Kadang-kadang perkataan tu, niat tu betul, tapi perkataan tu salah. Kita kena tukar jadi positif sikit.
Bagus marah tu. Menunjukkan kau ada iman. Jom datang masjid. Tu sifat orang beriman. Kan bagus? Itu pandangan saya lah. Itu cara saya fikir. Sebab kadang-kadang ada orang yang bila kita cakap macam tu, dia terus frasa, dia kata, aku memang tak layak lah. Aku nak marah untuk agama tak layak. Aku ilmu tak ada. Jadi tak payah, aku tak ambil tahulah pasal agama. Kan tak bagus tu. Kan? Contohlah, satu orang jarang datang masjid. Jarang datang masjid. Dia nak datang masjid pun dia malu. Ada manusia nak datang masjid malu. Sebab apa? Sebab tak pernah datang. Jadi dia pun ambil peluang. Bila nak datang? Dia tunggu. Tunggu bila ada majlis besar-besaran kat masjid. Bila ada majlis besar-besaran, ramai orang datang, dia pun ambil peluang untuk datang. Kan? Tapi kadang-kadang ada di kalangan orang kita, first time dia datang, tara-tara tu juga kena taram. Tengok muka, ada makan baru nak datang. Dia punya ayat. Kadang-kadang dia datang bukan nak makan pun, dia datang nak ambil peluang lah. Patutnya kita bagi tahu, alhamdulillah datang juga. Kali ni, lain kali datang juga. Banyak lagi program kat masjid ni. Kan bagus? Kita jangan matikan semangat orang. Halakan semangat dia tu ke tempat yang betul. Untuk dia bertambah baik. Kan? Sahabat Nabi SAW, bila tengok Badui ni kencing dalam masjid, sahabat marahlah juga. Apa kencing dalam masjid ni? Sahabat nak tangkap. Nabi SAW mengatakan, biar dia, da'uh, tinggalkan dia, biar. Sebab apa Nabi suruh biar? Salah satu daripada dua sebab. Yang pertama, mungkin Nabi SAW tak nak dia tengah kencing tu, bila orang kejar, dia tertahan kencing dia tu, tak bagus untuk kesihatan dia. Kan? Tak bagus. Tengah-tengah kencing elok je, saluran terbuka, tiba-tiba air tengah kuat, dia pergi tutup. Tak baguslah. Ada juga yang kata Nabi SAW nak jaga kebersihan masjid, dia tengah kencing, kita pergi kejar. Daripada kencing tu satu tempat, maka kencing tu akan jadi berirama. Dia jadi kencing sambil berlari lah. So lagi susah untuk diuruskan dari kencing dia tu. Lagi susah untuk dibersihkan. Lagi susah untuk kita detect. Dan Nabi kata, da'u. Dan mungkin juga, bahkan bukan mungkin, ini di antara sebab yang betul jugalah, rahmatnya Nabi SAW dalam mendidik umat dia. So ada 3 faktor lah. Rahmat Nabi SAW dalam mendidik umat dia, terutamanya yang baru-baru nak kenal Islam. Yang baru-baru nak kenal Islam, dia tak tahu lagi. Mungkin dia betul-betul tak tahu. Sebab dia Badui, dia tak tahu. Dia bukan selalu semayang dengan Nabi SAW. Jangan pukul dia, jangan marah dia. Takut nanti dia tiba-tiba kecil hati, terus tak mau datang masjid. Terus mungkin jadi meninggalkan agama terus. Itu lagi rugi. Kan? Itu lagi rugi. Maka Nabi SAW kata, da'u wa hariqu ala baulihi sajlam min ma'. Cuma curahkan saja di atas tempat kencing dia tu satu bekas air. Au zanuban mimma, ataupun satu gayung air. Satu gayung air. Fa inna ma bu'istum muyassirin. Nabi kata, kerana kamu semua diutuskan untuk memudahkan. Walam tub'asu mu'assirin. Dan kamu tidak diutuskan untuk menyusahkan. Kamu bukan disuruh untuk susahkan orang. Tak. Mudahkan urusan orang. Jangan marah orang tak tentu hala kalau orang tu tak tahu. Dalam hadis ni, dalam riwayat ni, riwayat Abu Hurairah ni, ada Nabi suruh buang tanah tu? Tak ada. Nabi suruh curah saja. Habis tu mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Mungkin ada yang kata, kita kena gabungkanlah dua riwayat ni. Sebab apa kena gabungkan dua riwayat ni? Sebab dua-duanya okey daripada Nabi SAW. Maksudnya, buang dulu kawasan tu, curah air tempat bekas tu. Tapi akal kita susah nak terima. Sebab apa? Sebab pasal apa kena curah? Sebab nak buang najis, nak hilangkan najis, supaya najis tu turun ke bawah. Dah kalau kita dah buang tempat najis tu, kita dah korek tempat najis tu, nak buat apa lagi dah tuang?
Ha? Tak, sebab Nabi kata buang tanah yang kena air kencing tu. Dah maksud dah semua dah buang dah. Tak ada keperluan nak pergi tuang. Buang je lah. Okey. Hadis ini menyatakan proses pembersihan bagi kes ini hanya cukup dengan menuangkan air mutlak di atas tanah yang terkena air kencing dan tak perlu untuk buang tanah daripada kawasan yang terkena kencing tu. Maka secara zahirnya berlaku percanggahan di antara dua hadis. Canggah. Okey. Ulama silam mempunyai dua pandangan dalam menyelesaikan percanggahan ni. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat Hanafi. Mazhab Hanafi kata dua-dua hadis ni diterima pakai. Hadis yang mengarahkan untuk dibuang tanah tu, jika tanah tu keras, dia kata. Kalau tanah tu lembut, tak payahlah buang. Still masih lagi tak boleh kita nak brain. Sebab tak boleh nak percaya. Sebab kalau tanah tu keras, kita buang tanah tu, sama jugalah tak payahlah pergi curah. Sebab tanah keras, air kencing tak masuk. Okey. Yang kedua, majoriti ulama mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih utama untuk diamalkan. So, majoriti ulama, 3 mazhab ambil hadis Abu Hurairah. Sebab dia kata hadis Abu Hurairah lebih kuat daripada hadis Maqil tadi. Kenapa? Kerana Abu Hurairah ni hadis dia riwayat Bukhari. So bila riwayat Bukhari lebih kuat daripada riwayat Abu Daud. Sebab apa riwayat Bukhari lebih kuat? Tuan-tuan tak perasan? Tak tahu? Kitab hadis paling sahih, kitab apa? Sahih Bukhari. Yang nombor 2 Muslim. Okey. Sebab apa Sahih Bukhari paling kuat? Kerana Imam Bukhari ni waktu nak pilih hadis nak masuk dalam kitab dia, dia bukan pilih hadis yang biasa-biasa. Katalah saya ni zaman dulu perawi hadis. Saya ada ramai anak murid. Macam ni? Kan? Macam ni? Katalah saya baca hadis hari ni. Tuan-tuan ni semua perawi saya lah. Tuan-tuan akan riwayat pada anak murid. So sampai kat zaman Imam Bukhari, bila Imam Bukhari nak pilih hadis saya, dia tak pilih hadis daripada anak murid yang biasa. Dia akan pilih daripada anak murid yang lama mulazamah, lama melazimi saya dan ingatannya kuat dan dia tekun belajar. Maksudnya cemerlang. Itu Imam Bukhari akan pilih. Sebab tu Sahih Bukhari paling sahih. Sebab tu bila kata satu riwayat Bukhari, satu lagi riwayat lain, tak boleh nak diselesaikan. Bukhari dulu Sebab Imam Bukhari dia pilih sahih tahap tinggi. Maksudnya bila Imam Bukhari nak pilih, dia bukan pilih yang sahih aja. Dia pilih sahih tahap tinggi. Dia bukan pilih sahih tahap rendah. Itu Imam Syafi'i kot. Imam Syafi'i yang kata kalau ada hadis sahih, itulah mazhabku. Ataupun ada hadis sahih dan aku keluarkan pendapat yang tak sama dengan hadis, maka tinggalkan kalamku, ambil hadis tu. Itu Imam Syafi'i punya kata-kata lah. Tapi Imam Syafi'i bukan sebut pada kita lah. Bukan sebut pada kita ni, pada orang yang ada kemampuan nak tengok hadis lah. Kan? Kalau kita ni jenis tengok hadis semua sama je kan, bukan kita reti pun kan. Tapi nak bagi tahunya, Imam Bukhari waktu dia nak pilih hadis daripada anak murid seorang tokoh hadis, dia tak pilih yang biasa-biasa. Dia pilih yang kuat ingatan, yang hebat, yang dahsyat ingatan dia, dan melazimi lama. Melazimi tok guru dia lama sehingga dia mahir tentang hadis guru dia. Sebab dia lazimi lama sehingga dia boleh kenal dah. Anak murid tu sendiri boleh kenal. Contohnya macam bila nak riwayat daripada Syu'bah, dia mesti ambil daripada jalur Gundar. Siapa yang belajar hadis dia tahu. Imam Bukhari biasa kalau nak riwayat daripada Syu'bah, dia mesti ambil daripada jalur Gundar. Gundar ni gelaran dia, sebab dia suka bising dalam kelas. Jadi orang panggil dia Gundar. Nama dia Muhammad bin Ja'far kalau tak silap. Kan? Kalau nak ambil riwayat daripada Ibnu Umar, mesti ambil daripada jalur Nafi' umpamanya. Ini
Kita panggil ashab. Kalau nak ambil riwayat daripada Zuhri, mesti ambil daripada Ma'mar, ataupun daripada Malik, ataupun daripada Shu'aib bin Abi Hamzah, ataupun daripada Yunus. Ini semua tokoh-tokoh hebat yang melazimi Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Tapi kalau Imam Muslim, kenapa dia nombor 2? Imam Muslim kalau nak masukkan hadis yang utama, yang asas dalam kitab dia, dia pilih perawi anak murid yang nombor 1, yang macam Bukhari tadi, dan juga yang level nombor 2, yang ingatan kuat, kukuh, tapi tak melazimi syekh tu dalam masa yang lama. Mungkin jumpa sekali dua, tapi dia kata selagi mana dia ingatan kuat, kukuh, okey lah. Bukhari tak? Bukhari yang nombor 1 punya level. Nombor 2 ni Bukhari bawa juga, tapi sebagai hadis sokongan saja. Muslim nombor 1, nombor 2 dia guna hadis asas. Nombor 3 dia turun sikit untuk hadis sokongan. Kalau tuan-tuan nak faham benda ni, boleh cari video saya, seminar metodologi muhaddithin ataupun manahij al-muhaddithin. Ini level tinggi lah. Cuma saya nak bagi tahu yang mudah aja. Kenapa Bukhari punya lebih tinggi? Kerana dia pilih riwayat anak murid yang hebat, yang nombor 1 punya level, cemerlang punya level, cream of the cream. Muslim dia rendah sikit. Abu Daud lagi rendah lah, lagi luah dia punya syarat. Sebab tu dalam Sunan Abu Daud, dalam Sunan Abi Daud ada riwayat yang tidak sahih. Abu Daud tahu tak riwayat tu tak sahih? Tahulah. Dah pasal apa dia bawa juga. Dia sendiri sebut dah. Dia kata dia akan keluarkan dalam sunan dia mana-mana hadis yang dijadikan sandaran hukum yang terbaik yang dia jumpa. Kalau dalam bab tu tak ada hadis sahih, dia akan bawa yang paling baik yang ada. Imam Tirmizi umpamanya, masa dia tulis Sunan Tirmizi, dia letak dah satu statement. Dia kata, saya akan bawa keluar dalam Sunan Tirmizi ni semua hadis yang dijadikan oleh ulama sebagai sandaran dalam hukum dan dalam agama. Maksudnya mana-mana ulama yang guna hadis sebagai sandaran dalam hukum ataupun dalam agama, saya bawa keluar. Tak kira lah sahih ke tak sahih. Sebab tu ada riwayat yang Imam Tirmizi bawa keluar dalam sunan dia, lepas tu Imam Tirmizi komen, hadis ni tak sahih. Sebab apa dia bawa keluar? Sebab ada orang lain pakai, dia nak bagi tahu hadis ni tak sahih. Yang sahihnya yang kemudian yang aku nak bawa ni. Sebab tu kita bila baca kitab hadis, jangan kata, takkan tak sahih, Imam Tirmizi buh dalam kitab dia. Siapa lagi pandai? Hang ke Tirmizi? Kita kata Tirmizi pandai, tapi hang banyak tak pandai. Sebab Imam Tirmizi bagi tahu siap-siap dah, yang dia akan bawa keluar hadis dalam kitab dia tak semestinya sahih. Tak semestinya. Kadang-kadang dia bawa masuk litta'lil, dia bawa masuk untuk bagi tahu pada kita hadis ni lemah, hadis ni dhaif. Dia bagi tahu. Sebab saya ada pengalaman juga. Duk bahas-bahas, dia kata hadis ni dalam Sunan Tirmizi. Saya kata hadis ni dhaif. Dia kata hang lagi pandai daripada Tirmizi ke? Tak lah, saya kata tengok kat bawah tu. Kan qala Abu Isa hadha hadisun laisa bi sahih. Abu Isa berkata hadis ini tidak sahih. Dia kata ni Abu Isa mana? Abu Isa ni kan boleh percaya, Wahabi ni. Tepuk kepala saya. Abu Isa tu Tirmizi lah. Nama dia Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi. Abu Isa tu Tirmizi. Oh iya ke? Abu Isa tu Tirmizi. Dapat siapa dia tulis nama dia sendiri? Kan kitab zaman tu bukan cetak macam hari ni boleh beli. Zaman dulu bila orang nak riwayat ataupun nak salin buku hadis, dia dengar daripada imla, dia dengar daripada syekh. Syekh baca, anak murid tulis. Lepas tu syekh kata, hadis ini tidak sahih. Anak murid tulis apa? Qala Abu Isa. Sebab dia panggil tok guru dia Abu Isa. Dia panggil Tirmizi Abu Isa. Maka berkatalah Abu Isa, hadis ini tidak sahih. Orang tak biasa baca kitab hadis macam tu. Saya tak kata semua. Dan saya tak kata saya pandai. Dulu saya pun lebih kurang tu juga. Sehinggalah ada sikit Allah Ta'ala bagi ruang belajar dalam bidang hadis. Baru saya tahu, tepuk kepala juga saya. Allah, rupanya tak senang juga
nak baca kitab-kitab hadis ni. Ada sebahagian pengkaji juga kadang-kadang dia kata, oh hadis ni tak palsu. Kita kata hadis ni palsu sebab ada pemalsu dalam dia. Ulama ni kata palsu, ulama ni kata palsu. Dia kata tak palsu. Pasal apa tak palsu? Sebabkan masa penulis ni tulis, dia sebut dah dalam mukadimah dia takkan buat masuk hadis palsu dalam kitab dia. Tuan-tuan, mukadimah ni sebagai panduan. Tapi dia bukan pemutus. Imam Bukhari dia bagi tahu siap-siap dah, ma wada'tu fi kitabi hadha fi kitabil jami' illa ma sah. Aku tidak akan letakkan di dalam kitab sahih aku ni melainkan apa yang sahih. Imam Bukhari siap-siap bagi tahu, aku tak akan letak melainkan sahih saja. Imam Muslim pun cakap benda yang sama. Tapi ulama terima bulat-bulat ke? Ulama-ulama ahli sunnah ni terima bulat-bulat ke mukadimah tu? Tak. Mereka semak satu-satu sehingga mereka dapati betul-betul isi kandungan dia sama macam statement dia, barulah mereka terima. Kerana ada kitab sahih yang lain, Sahih Ibn Hibban umpamanya, Sahih Ibn Khuzaimah umpamanya, memang dalam mukadimah bagi tahu siap-siap dah, aku akan bawa masuk hadis yang sahih. Tapi Sahih Ibn Hibban kenapa tak diangkat macam Sahih Bukhari? Kenapa Sahih Ibn Khuzaimah tidak diangkat macam Sahih Muslim? Kerana walaupun pengarang dia kata dia nak bawa masuk hadis sahih semata, tapi ulama semak dan saring, rupanya banyak yang tak sahih yang dimasukkan juga. Al-Imamul Hakim umpamanya dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, masuk Mustadrak ala Sahihain ni tambahan terhadap Bukhari Muslim. Kerana Al-Hakim ni dia ada satu motivasi bila ahli-ahli bid'ah zaman tu dok kata hadis di sisi ahli sunnah yang sahih tak banyak. Sebab apa? Bukhari Muslim tu yang sahih, yang lain tak sahih. So dia nak buktikan hadis sahih di sisi ahli sunnah ni banyak. Dia tulis Al-Mustadrak ala Sahihain, maksudnya tambahan terhadap Sahih Bukhari Muslim. Dia bawa masuk hadis, dia bawa masuk hadis, dia bawa masuk hadis. Dia kata hadis ni sahih, hadis ni sahih, hadis ni sahih, hadis ni. Dan dalam itu statement dia nak tambah hadis-hadis sahih yang mencapai piawaian Bukhari dan Muslim, tapi tak ada dalam Bukhari Muslim. Itu statement dia, itu tujuan dia. Adakah ulama ahli sunnah terima bulat-bulat? Tak, mereka semak dan mereka saring. Sehingga Ibnu Salah dalam kitab Muqaddimah Ulumul Hadis, Ibnu Salah mengatakan, Al-Hakim wasi'ul khatwi fi tashih. Al-Hakim dalam bab mensahihkan hadis, langkahnya terlalu luas. Maksudnya senang-senang sangat nak kata hadis sahih. Kadang-kadang dia kata sahih, Az-Zahabi kata palsu. Ada. Sebab itu Ibn Hajar kritik, Ibnu Salah kritik Al-Hakim sebagai ulama yang terlalu bermudah-mudah. Kita tak boleh terima secara umum begitu, tak boleh. Dalam akademik kena tengok satu persatu. Dan yang paling menarik tuan-tuan, dan yang paling menarik dalam ilmu hadis ni, Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti ini bukan kita nak pelekeh ulama, tak, tapi nak bagi tahu betapa ulama Islam ni dalam bab ilmu dia tak kenal bias, dia tak kenal ta'assub. Al-Imam Suyuti dia ada tulis kitab Al-Jami' As-Saghir dengan Al-Jami' Al-Kabir. Dan dalam mukadimah kitab tu, saya tak ingat mukadimah kitab Jami' Saghir tak silap. Kalau tak Jami' Saghir, Jami' Kabir. Lama dah saya baca benda ni. Dia kata saya tak akan bawa masuk dalam kitab saya melainkan hadis yang bukan palsu. Bukan palsu. Dia kata kalau ada dalam kitab ni, ia bukan palsu. Sebahagian orang kita terima. Dia kata kalau palsu, kenapa Imam Suyuti bawa masuk dalam kitab dia? Jami' Saghir. Sedangkan ada hadis yang Suyuti bawa masuk dalam kitab tu, dalam kitab lain dia sendiri kata palsu. Dia sendiri kata palsu. Nak bagi tahu kadang-kadang pada dia, kadang-kadang ulama ni dia ada benda yang dia terlepas pandang. Ada benda yang dia tersilap. Sebab itu Syekh Al-Ghumari ni
dia bukan aliran Salafi tau. Syekh Rumari ni dia aliran Sufi. Dia tulis satu kitab, Al-Mughir tajuk dia. Al-Mughir tajuk dia. Saya tak ingat, panjang lah, tajuk kitab tu panjang. Tapi kitab Al-Mughir ni apa dia buat? Dia kumpulkan semua hadis-hadis palsu yang ada dalam kitab Suyuti, Al-Jami' Saghir ni, dia letak dalam satu kitab. Adakah dia nak malukan Suyuti? Dah. Tapi dia nak bagi tahu kat umat, dalam bab ni Suyuti tak tersilap. Kerana ulama Islam ni, dia tak kenal erti taksub. Dia tak kenal erti bias. Oh, dia geng kita sembunyikan lah. Dia geng kita sembunyikan lah. Tak payahlah cakap. Kan? Tapi kalau bukan geng kita, bukan main lagi. Tak boleh macam tu. Ini saya nak sebut juga lalang kan, dah masuk bab ni. Macam isu yang viral 2-3 hari ni. Sedutan drama bekas menteri pendidikan kita, sahabat saya jugalah, Dr. Mazli, kan dia ada sebut satu dialog yang tak baik. Dia sebut satu dialog yang tak bagus. Tuan-tuan tengok? Tak tengok video pendek tu? Dia macam double meaning sikit lah. Jadi orang hentam dia. Orang marah dia, orang kata tak sepatutnya seorang bekas menteri pendidikan, seorang ustaz cakap perkataan yang ada double meaning. Double meaning ni maksudnya orang boleh faham ke arah lucah sikit. Sebab dia berlakon dalam filem tu, dia berlakon dalam drama tu, nampak macam dia tu jahat lah dalam penjara, banduan. Netizen marah tu kerana perkataan tu tak sesuai dia ucap. Perkataan tu perkataan yang tak elok. Saya mula-mula tengok tu pun saya terkejut juga. Kenapa sebut perkataan ni kan? Tekanan demi tekanan, ramai ustaz keluar ni. Ustaz-ustaz semua pakat menulis belaka. Hak ni tulis, ramai tulis. Muncul, entah daripada mana pun datang, muncul. Hentam. Saya kata, isu ni jadi isu besar ni kan. Akhirnya Dr. Mazli tulis satu statement minta maaf, dan dia mohon supaya Astro buang skrip yang 15 saat tu, buang. Alhamdulillah. Maksudnya dia terimalah teguran. Perkataan yang kotor tak boleh disebut oleh orang agama, walaupun sedang berlakon, kerana ia menghina golongan perempuan. Dia hina. Nampak macam tu lah ke arah tu. Okay. Tapi kita yang kecam-kecam ni, saya nak pergi ke arah tu. Kita yang kecam-kecam Dr. Mazli ni, alhamdulillah dia minta maaf. Masa seorang ustaz tunjuk isyarat lucah dalam masjid, masa seorang ustaz mencarut dalam masjid, saya tak mau sebut lah perkataan tu. Masa tu tindakan kita sama ke macam kita kecam Dr. Mazli ni? Saya tak kata salah, boleh kecam, bahkan kena tegur, kerana perbuatan tu memang salah, walaupun dalam drama. Tapi kalau dalam drama pun kita tak suka perkataan double meaning, perkataan lucah, perkataan kotor, dalam masjid apatah lagi. Kadang-kadang saya, tuan-tuan, saya lah mujur lah duduk kat Perlis ni, alhamdulillah. Tapi dulu masa duduk kat selain daripada Perlis ni, kadang-kadang nak bawa anak-anak pergi kuliah ni takut sikit. Takut penceramah tu keluar isyarat yang bukan-bukan, takut keluar perkataan yang tak elok, perkataan maki. Dalam masjid ada budak-budak kan. Tapi masa tu sebahagian dia kata, alah, relax lah ustaz, kami orang Kedah macam tu, kami orang Terengganu macam tu. Tak boleh lah, dia double standard lah. Perkataan kotor di mana pun kotor, perkataan lucah di mana pun dianggap lucah. Tak boleh kata, kami negeri kami macam tu. Tak boleh. Dalam masjid, luar masjid pun kamu marah, dalam masjid lagilah sepatutnya kena jaga adab tempat salat. Tapi bila saya tulis tu, ramai orang marah saya pula. Dia kata, nak backup kawan. Saya tak backup pun. Bahkan saya kata, baguslah dia minta maaf tu. Yang seorang lagi ni bila nak minta maaf, yang seorang ni bila nak minta maaf, contohlah kan,
Sepatutnya kita kena konsisten. Tengok macam mana ulama zaman dulu. Insaf. Maksudnya mereka insaf. Insaf ni maksudnya mereka adil dalam menilai. Mereka adil dalam mengkritik. Mereka tak bias. Salah, bagi tahu salah. Kan? Tu saya nak pergi ke arah tu lah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadikan sebagai panduan. Dah masuk waktu ke? Belum? Okey. Kita masuk bab baru. Bab nombor 8. Memahami hadis berdasarkan metafora atau bahasa kiasan. Bahasa Arab ni pun dia macam bahasa Melayu. Ada kiasan, ada gambaran, ada perumpamaan. Ada. Bahasa Arab pun ada. Bahkan bahasa Arab lagi kaya daripada bahasa Melayu. Jadi, bila siapa-siapa yang baca hadis, dia kena tahu Nabi ni orang Arab. Nabi SAW ni orang Arab. Nabi berbicara dengan orang Arab. Bahkan Nabi min afsahin nas. Nabi ni sefasih-fasih orang Arab. Jadi bila Nabi bercakap bahasa Arab, sefasih-fasih manusia dalam Arab, so Nabi akan guna kaedah bahasa Arab. Apa kaedah bahasa Arab? Kadang-kadang orang Arab ni bercakap dengan makna hakikat, kadang-kadang bercakap dengan bahasa kiasan, kadang-kadang bercakap dengan bahasa perumpamaan. Dalam bahasa Arab ada, saya ringkaskanlah setakat yang saya jumpa hadis, kadang-kadang Nabi menggunakan kinayah, kadang-kadang Nabi menggunakan majaz. Okey, kita tengok. Bahasa Arab mempunyai pelbagai kaedah dan cara untuk menyampaikan mesej. Ada kaedah berterus terang yang dipanggil hakikat, dan ada juga kaedah al-majaz, iaitu menggunakan bahasa kiasan atau perumpamaan. Ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab dalam kesusastraan. Nabi SAW juga adalah orang Arab. Baginda SAW adalah seorang yang fasih berbahasa Arab. Oleh itu ada kalanya baginda menggunakan al-majaz dalam menyampaikan sesuatu mesej. Macam mana kita nak tahu Nabi guna bahasa kiasan ke bahasa hakikat? Kita kena cari qarinah. Qarinah ni maksudnya kena ada petunjuk yang menunjukkan ini bukan makna hakikat ni. Sebagai contoh, kita cakap dengan kawan kita, aku nampak tadi ada singa tengah minum dekat kedai kopi. Itu bahasa kiasan ke bahasa hakikat? Aku nampak tadi singa ada seekor minum kat kedai kopi. Hakikat ke majaz? Hakikat ke kiasan? Itu bahasa pinjaman lah tu. Maksudnya bukan singa betul. Kita faham dah bila minum kedai kopi ni manusia yang diumpamakan seperti singa, kan? Ataupun bila kita sebut kat orang, wajahmu seperti bulan purnama. Maksudnya apa? Muka dia bercahaya, bersinar, indah seperti bulan di waktu malam. Itu bahasa perumpamaan. Tashbih dia panggil. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu kerana ada satu ataupun lebih sifat yang sama. Cuma kadang-kadang bahasa pinjaman, bahasa perumpamaan ni ataupun penyamaan ni dia berbeza ikut budaya juga. Orang kita kalau panggil orang lain sebagai singa, konotasi dia positif ke negatif? Negatif ke positif? Cikgu kamu ni, ayah tengok singa. Maksudnya apa? Garang lah. Dia macam ada negatif sikit lah. Tapi orang Arab kalau kita panggil dia singa, positif, maksud berani, berkuasa, gagah, raja rimba kan. So orang Arab dia suka kalau kita panggil dia singa. Okey? Baik. Masuk waktu dah. So kita bagi ruang pada azan dulu.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita sambung balik perbincangan kita sikit lagi, tapi baru masuk sebenarnya bab 8 ni kan. Okey, berkenaan dengan perkataan yang boleh difahami dengan makna hakikat dan boleh difahami dengan makna perumpamaan ataupun kiasan. Semua itu memerlukan kepada qarinah. Kita kena tengok sesuatu yang menjadi persekitaran perkataan tu disebut. Ataupun kadang-kadang akal kita pun tahu dah. Ya, akal kita tahu, takkanlah singa boleh minum kat kedai kopi pula. So kita tahu dengan akal tak mungkin ini makna hakikat. Okey? Baik. So di situ saya tulis yang pertama sekali dalam hadis ada disebutkan tentang kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah ialah ayat yang digunakan untuk menunjukkan makna yang tersirat dengan menyebut perkara yang melaziminya ataupun yang berada bersama dengan dia. Kita nak masukkan satu benda, kalau hakikat kita sebut terus benda tu. Tapi yang ni kita macam nak sembunyikan benda tu. Tak nak sebut benda tu, tapi kita sebut benda yang melaziminya. Ataupun benda yang bersama dengan dia. Yang bila kita sebut tu, kita tahu. Jadi, dia macam satu sindiran lah. Okey. Contoh, kalau saya sebut. Sewaktu pemimpin itu berucap, penonton yang hadir di dalam majlisnya sentiasa melihat jam mereka. Maksud dia apa? Bila kita dengar seorang pemimpin cakap, penonton asyik tengok jam je. Maksud apa? Boring lah. Bila nak habis?
Kan? Kadang-kadang kita guna perkataan tu. Orang Arab panggil kinayah. Nabi SAW juga guna bahasa kinayah ni. Ia digunakan dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang baca hadis Nabi, dia akan jumpa. Kita bagi contoh. Hadis wajib mandi junub ketika bersetubuh. Okey, tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Hadis riwayat Bukhari. Apabila seseorang lelaki telah berada di antara 4 bahagian anggota, kemudian dia bersungguh, maka wajib mandi. Maksud apa? Takkan duduk saja. Duduk dan bersungguh, Nabi kata. Faham lah. Maksudnya telah berlaku persetubuhan, wajib mandi. Sebab itu saya sebut, jika diperhatikan dalam hadis ni, perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW ialah 4 bahagian anggota isteri. Ulama berbeza pendapat tentang maksud 4 anggota ni. Ada yang mengatakan 2 tangan dan 2 kaki. Ada juga yang mentafsirkan 2 kaki dan 2 paha. Tapi posisinya sama. Cuma perkataan Nabi SAW tidak boleh dimaksudkan dengan literal, iaitu semata-mata duduk di depan anggota tu, maka wajib mandi. Katalah isteri baring depan kita, kan? Kita pun duduk, saya kena mandi je. Kalau itu maksudnya. Maksudnya telah berlaku hubungan tu. Sebab tu Nabi kata summa jahadaha, kemudian dia bersungguh dengannya. Dia bersungguh, maksudnya ada usaha daripada dia untuk melakukan hubungan tu. Okey. Contoh lain, hadis yang menceritakan tentang sifat tamak manusia, iaitu daripada Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li bani Adam wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan, wa la yamla afahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Ni pun hadis riwayat Bukhari juga. Iaitu Nabi kata, kalaulah bagi anak Adam ni ada satu lembah yang dipenuhi emas. Tahu lembah? Lembah ni kawasan yang rendah di antara 2 bukit, kan? Kalau dipenuhi dengan emas, lembah ni kira luas lah. Sebab gunung mestilah besar, kan? Jadi luas, penuh dengan emas. Nabi kata, ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia nak lagi satu supaya dapat 2. Wala yamla afahu illa turab. Dan tidak ada sesuatu yang dapat memenuhkan mulutnya melainkan tanah. Apa maksud? Apa maksud tanah? Apa yang sinonim dengan tanah bila sebut pasal manusia ni? Dalam kubur lah. Maksudnya dia tak akan rasa cukup, tamak tu tak akan kenyang, melainkan bila pasir dah masuk dalam mulut dia, iaitu bila dia mati dan telah dikuburkan, barulah dia rasa cukup. Wa yatubullahu ala man tab, Allah menerima orang yang bertaubat. Hadis ini jelas mengandungi makna yang tersirat. Apa yang jelas, hadis ini ingin memberikan peringatan kepada orang mukmin tentang sifat tamak kepada harta yang ada pada diri seorang manusia. Sifat tamak ni tak pernah hilang daripada manusia walaupun dia sudah menjadi teramat kaya, kan? Sifat ni akan terhenti apabila seorang manusia berada dalam situasi mulutnya dipenuhi dengan tanah. Apa maksud mulut dah penuh dengan tanah? Matilah. Matilah. So nak bagi tahu kepada kita manusia ni, sifat tamak tu memang ada. Cuma bila Nabi sebut dekat ujung tu, sebab sakit ada orang salah faham lah. Ada orang kata, dah memang Nabi pun kata kita tamak, Ustaz, jomlah tamak. Tapi Nabi tahu akan ada orang salah faham, so Nabi sebut kat ujung tu, wa yatubullahu ala man tab, Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Maksudnya, hati-hati kamu. Hati-hati kamu. Jangan sampai kerana tamak kamu langgar apa saja
kerana nak dapatkan harta yang banyak. Kan? Sebab apa? Ada tak manusia ni yang dah kaya tapi tamak lagi? Ada social experiment kan dibuat. Kalau tuan-tuan tengok dekat media sosial, ada sebahagian daripada manusia buat eksperimen sosial. Dia jatuhkan duit ataupun dompet di tengah-tengah orang. Kan? Ada yang pakai elok, tengok dompet jatuh, ambil, lari terus. Panggil balik. Pasal baru ambil? Tapi ada orang, dia jatuhkan depan peminta sedekah. Peminta sedekah tu ambil dan pulangkan balik. Maksudnya, tamak ni, dia tak terikat dengan miskin atau kaya. Tapi dia terikat pada individu. Macam mana dia kontrol perasaan tamak tu. Itu yang Nabi SAW nak bagi peringat kat kita. Tamak ni bukan semesti pada orang miskin. Sebab ni dah ada lembah yang dipenuhi dengan emas pun nak satu lagi. Maksudnya bukan semesti orang miskin je tamak. Mungkin kadang-kadang orang miskin tak tamak pun. Kan? Kadang-kadang mungkin orang miskin tak tamak. Sebab tu dalam Islam ni Nabi SAW ajar kita untuk berkongsi. Makanan yang untuk 2 orang, kongsi untuk 3 orang. Nabi suruh kongsi. Sebab nak buang perasaan tu, selain daripada berkat turun, nak buang perasaan tamak. Jangan tamak. Kalau kita kongsi 3 orang, kita makan pun behave sikit lah. Kalau kita makan bersama. Tu yang kadang-kadang orang Melayu makan, tinggal seketui je lauk kat depan tu, tak ada siapa nak ambil. Dia dah mula dah rasa, nanti kalau aku ambil nanti orang kata aku tamak pula. Kan? Maka kita berjaya didik diri kita supaya taklah begitu tamak. Okey. Majas akli. Majas akli ialah ayat yang menyandarkan sesuatu perbuatan kepada bukan pelakunya yang sebenar. Kerana ada hubung kait dan wujudnya petunjuk yang menghalang tafsiran literal. Nabi SAW ada menggunakan kaedah majas akli ini dalam hadisnya. Antaranya hadis berkaitan angin sebelum kiamat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok hadisnya. Inna Allah yab'atsu rihan minal Yaman aliyan minal harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menghantar satu angin daripada Yaman, yang mana angin ni lebih halus tiupannya daripada harir, daripada sutera. Kalau sutera tu halus, angin ni lagi halus. Maksudnya bukan Allah Ta'ala hantar ribut, tak. Hantar angin yang halus. Okey. Fala tad'u ahadan, dan angin ni tidak meninggalkan sesiapa pun yang dalam jiwanya ada satu zarah iman. Satu zarah ni benda yang kecil, paling kecil. Satu zarah iman pun dalam jiwanya, melainkan angin ni akan genggam dia. Maksudnya akan mati kan dia. Tuan-tuan, angin ada tangan tak? Sampai nak genggam ni. Angin mana ada tangan nak genggam? Akal kita pun tahu. Nabi menggunakan bahasa kiasan ni. Maksudnya tangkap tu, angin tu akan matikan. Angin tu akan matikan orang yang dalam jiwanya ada iman. Ni bila ni? Sebelum kiamat. Sebelum kiamat. Cuma para ulama dia berbeza pendapat. Para ulama dia berbeza pendapat. Hari kiamat ni, kalau dia berlaku, kehancuran alam ni, bila dia berlaku, ada tak orang beriman? Ke tak ada? Kalau ikut hadis ni, tak ada lah kan? Sebab mati dulu dah. Sebab tu ulama berbeza pendapat, 2 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat ni adalah pendapat yang dipilih oleh seorang ulama yang bernama Ibn Battal. Ibn Battal dalam kitab dia yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, dia kata yang dimaksudkan dengan hadis ni
Angin ni cuma tangkap sebahagian manusia saja. Maksud sebahagian orang beriman je mati. Ada sedikit Allah Ta'ala tinggalkan. Kerana di sana ada hadis yang lain. Yang mana Nabi SAW kata, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan sentiasa ada di kalangan umat aku ni yang berdiri di atas kebenaran. Sehingga kiamat. Dia kata, sikit. Tapi, Al-Imamun Nawawi rahimahullah, dan sebahagian ulama' yang lain, ramai jugalah ulama', dan inilah pendapat setakat yang saya tengok, ramai ulama' yang berpegang dengan pandangan ni. Dia kata, bila berlaku kiamat, orang beriman tak ada lah. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW menyebutkan, La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan berlaku kiamat melainkan kiamat tu akan berlaku ke atas seburuk-buruk manusia. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW kata, tidak akan berlaku kiamat. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah, Allah. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah dalam dunia ni tak ada lagi orang sebut nama Allah. Dalam riwayat Ahmad disebut la ilaha illallah. Tak ada lagi orang sebut la ilaha illallah. Dan pada waktu itulah mungkin hadis Nabi yang kata akan ada Habsyah yang akan pergi robohkan Kaabah. Waktu itulah waktu di mana tak ada lagi dah orang beriman dalam dunia ni, semua pakat mati belaka dah. Mungkin tuan-tuan happy, seronok sebab kita akan mati sebelum kiamat berlaku. Betul? Nampak macam happy? Jangan happy sangat. Saya risau. Takut-takut angin tu datang, semua mati kecuali kita. Kita tak sedar iman kita terbatal. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita takut. Sebab tu kena jaga iman, jangan bagi batal. Seperti mana kita jaga solat tak batal, iman jangan lupa. Jangan bagi batal, insya-Allah, ya. Jadi kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah kita pada masa akan datang. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Ada banyak soalan ni. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Ada produk Quran yang baru dalam pasaran, sistem pasaran jualan menggunakan multi-level marketing. Adakah ini dibolehkan mengikut syarak? Pertama sekali, multi-level marketing ni ada banyak bentuk. Macam-macam cara. Jadi kalau tanya saya, boleh ke tak boleh? Pertama, saya bukan pakar muamalat lah. Sikit-sikit boleh lah. Tapi yang keduanya, saya kena tengok dulu macam mana cara dia beroperasi. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum ke atas sesuatu adalah satu cabang daripada kita mendapat gambaran. Dapat gambaran dulu, then baru kita bagi dia hukum. Sebab kadang-kadang multi-level marketing ni, dia bukan jual barang pun, dia cari downline-nya. Barang tu jadi ni je kan. Jadi orang kata apa, jadi alasan je. Salam Dr. Waalaikumsalam. Harap sihat-sihat. Alhamdulillah saya sihat. Saya ada satu soalan, betul kepada asalnya kedudukan iblis lebih tinggi dan lebih berilmu dari malaikat Jibril sebelum Allah menciptakan manusia? Ini soalan setelah kami tengok sebuah video. Jazakallah khair. Wa antum jazakumullahu khair. Memang ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir yang mengatakan bahawasanya iblis ni sebelum dia dilaknat, sebelum dia ingkar, nama dia Azazil, dan dia di kalangan malaikat yang mulia. Memang ada disebut. Lepas tu dia ingkar, lalu dia dilaknat, terus dipanggil iblis. Okey. Tapi riwayat ni pertama bukan riwayat daripada Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam hadis, dalam suratul Kahf, Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan iblis ni daripada apa? Kana minal jin. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dia daripada jin dan dia ingkar arahan Tuhan dia. Dan kalau kita tengok dalam ayat Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak ingkar, tidak derhaka terhadap arahan Tuhan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan.
So, kalau ikut ayat Quran ni, nampak macam pertama, malaikat dia tak ingkar arahan Tuhan. Apa yang Tuhan suruh dia buat. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis bukan daripada kalangan malaikat yang dicipta daripada cahaya, tetapi dia daripada jin. Maka sebab itu ada seorang ulama, dia tulis satu kitab, Syekh Asy-Syanqiti, dalam kitab di Adwa'ul Bayan, dia memilih pendapat yang mengatakan iblis ni daripada jin, bukan daripada malaikat. So riwayat tu dia kata riwayat yang dari mungkin Ibn Abbas ambil daripada Israiliyat, iaitu riwayat-riwayat ahli kitab yang terdahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Soalan saya, mana lebih utama, qasar ke tamam saat safar? Sebab ada kawan saya, dia tak nak qasar sebab dia rasa mudah je dia singgah untuk solat bila-bila jika dah masuk waktu, dan dia rasa tamam lagi baik dari qasar. Saya dah ajak qasar tapi dia tak nak juga. Dia nak tamam juga. Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair. Tuan-tuan faham qasar ke tamam ni? Ni budak-budak muda ni faham lah. Dia orang ni demo yang apa? Rakan-rakan kuliah tuan-tuan. Demo lagi pandai kadang-kadang pada ustaz. Baru banyak ustaz dia merakam, kan? Sebab tu dia mengangguk je. Faham qasar dengan tamam. Qasar ni semayang 2 rakaat, kita ringkas daripada 4 bila kita musafir. Tamam tu maksudnya kita semayang 4 lengkap. So semayang yang boleh diqasarkan ni ialah zuhur, asar dan juga isyak. Subuh dengan maghrib tak ada qasar lah. Jadi bila kita musafir, cukup jarak. Kalau ikut mazhab Syafi'i dia kata 2 marhalah. Kalau ikut Ibn Taymiyah dia kata ikut uruf. Kalau ikut Syekh Osman Shibir dia kata nampak 80 km ke atas tu dah bolehlah qasar. Sebab dia kata kalau kita bergerak sejauh itu, kita lebih ada mentaliti untuk bawa bekalan dari sudut duitnya, dari sudut bagnya, sebab kita nak berjalan jauh. Kita dah ada mentaliti nak keluar daripada kawasan kita. Cuma isu ni isu khilaf, kita tahu jarak ni. Cuma kalau katalah kita ambil pendapat mazhab Syafi'i kata 2 marhalah. 2 marhalah ni pun ada yang kata 80, ada yang kata 82, ada yang kata 85, ada yang kata 89. Kenapa beza-beza ni? Sebab zaman Nabi SAW dia tak ada metrik punya ukuran, tak ada. Zaman Nabi SAW dia akan kira takribi, jarak anggaran. Satu hari perjalanan unta. Dia kira macam tu lah. Macam zaman dulu kan, orang zaman dulu kalau Melayu, berapa jauh lagi? Sepelaung. Tahu Sepelaung? So kalau kita laung tu orang sana boleh dengar. Tu Sepelaung. So apa macam cerita ada filem apa? Cerita filem senario ke apa? Berapa lama lagi kita nak sampai? Sebatang rokok lagi orang gaya. Maksud, saya bukan nak suruh isap rokok ni, tapi nak bagi tahu zaman dulu kadang-kadang dia orang terpaksa guna anggaran tu untuk tahu berapa jarak. Sebab zaman tu tak ada kiraan metrik yang tepat macam hari ni. Hari ni memang dah ada dah 1 km, 2 km, so senang kira. Okey. Katalah dia dah ambil pendapat satu pandangan kata okey 80. Dia dah boleh musafir dah. Bila dia dah musafir, tengah-tengah jalan dia nak pergi solat. Solat qasar ni bagus ke solat tamam bagus? Okey. Rukhsah ni dia ada macam-macam. Ada rukhsah yang wajib, ada rukhsah yang bagus untuk dilakukan, ada rukhsah yang kalau boleh janganlah. So rukhsah ni dia ada dia punya kategori. Ada rukhsah yang wajib. Contohnya macam kita nak pergi berubat, kalau tak berubat kita mati. Dia kata, tapi kalau saya berubat ustaz, saya kena buka aurat saya. Ada rukhsah tak untuk buka? Ada rukhsah. Kalau tak berubat mati, wajib tak dia berubat? Sebahagian ulama mengatakan wajib, ada yang kata sunat. Khilaf di kalangan para ulama, tapi kalau dah sampai melibatkan nyawa, kan? Kita yang katalah dia doktor kan, dia ada rukhsah untuk buka dan selamatkan. Dia tak boleh kata, ni aurat dia, saya tak boleh buka. Walaupun rukhsah, saya tak boleh. Saya kena biarkan dia mati. Tak boleh. Wajib dia bantu. Wajib ambil rukhsah tu untuk bantu manusia. Kalau tak mati, kerana nak menghidupkan nyawa. Okey, itu yang pertama. Ada rukhsah
yang lebih utama untuk tak buat. Kita musafir, puasa. Elok puasa ke elok buka? Kita musafir, kita puasa. Kita boleh tak buka bila musafir? Adalah syarat-syarat dia. Tapi katalah subuh tu kita dah musafir dah. Masa subuh masuk kita dah musafir dah. Ini sepakat ulama boleh berbuka. Sebab saya tak mau masuk bab khilaf. Kalau musafir mula tengah hari ke apa tu ada khilaf di kalangan ulama. Ini subuh-subuh tu memang kat waktu sahur tu kita dah musafir dah. Boleh tak untuk tak puasa? Boleh. Tapi bagus puasa ke bagus tak puasa? Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa itu lebih baik untuk kamu. Ada hadis Nabi kata laisa minal bir as-siyamu fi safar. Bukanlah daripada kebaikan puasa pada waktu safar. Kita dah bincang awal-awal kuliah. Saya dah tulis dalam buku ni. Tuan-tuan ingat lagi? Tuan-tuan tak ingat? Buku pun tak ada. Jadi tak apa, saya tak marah. Hadis tu Nabi sebut untuk orang yang musafir sampai dalam keadaan dia pengsan berpuasa. Sebab tu Nabi kata berbukalah. Bukanlah satu kebaikan puasa waktu musafir ni sampai keadaan kamu macam ni. Tapi kalau dia masih bertahan, dia elok lagi, dia boleh tahan, puasa lebih bagus. Itu menurut majoriti ulama. Itu yang kedua. Ada rukhsah yang lebih bagus dibuat. Tak wajib, tapi lebih bagus dibuat. Contohnya, qasar. Kenapa ulama kata, majoriti ulama kata bagus qasar? Kerana ada dua sebab. Yang pertama, kerana Nabi SAW kalau musafir, Nabi memang qasar. Itu sunnah. Kan? Nabi SAW solat bersama dengan sahabat, belakang Nabi ada orang yang bukan musafir. Nabi kata apa? Atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Sempurnakan salat kamu. Sebab dia orang musafir, Nabi musafir dengan beberapa orang sahabat dia. Bila dah 2 rakaat qasar, bagi salam lah kan. Yang ikut belakang Nabi, dia orang tamam. Yang bermukim ni, yang bermustautin ni, dia orang tamam. So Nabi kata kat dia orang lepas solat, Nabi kata atimmu salatakum, sempurnakan solat kamu, fa inna qaumun safar, kerana sesungguhnya kami ni musafir. Kami musafir. So dia orang pun bangun. Kan? Kami bangun. Sempurnakan. Itu yang pertama. Sebab Nabi SAW dalam musafir memang Nabi solat qasar. Nabi lazimi solat qasar. Itu sunnah. Yang keduanya, kerana Hanafi kata wajib qasar. Majoriti ulama kata sunat qasar. Jadi keluar daripada khilaf, dituntut. Keluar daripada khilaf, digalakkan. Jadi kalau kita salat qasar, Hanafi pun kata tak apa, majoriti pun kata bagus. Jadi kita keluar daripada khilaf. Tapi saya nak juga solat tamam. Solat tamam sah lah. Taklah kita kata tak sah. Lepaslah tanggungjawab dia. Cuma agama ni bukan apa yang akal fikir semata-mata. Agama ni, terutama dalam bab ibadat, kadang-kadang melampaui logika akal. Tu saya sebut dulu. Ambil wudu. Lepas tu terkentut. Nak kena basuh punggung ke nak kena basuh muka balik untuk solat? Kan? Kalau macam tu saya selesa basuh punggung Ustaz, sebab saya kentut tadi. Kuat nampaknya. Agama kan macam tu. Nak solat balik, pergi ambil basuh muka balik, basuh tangan balik, sapu kepala balik, telinga, kaki. Walaupun yang kentut tu punggung. Kerana agama ni. Okey, itu pertama. Yang keduanya, kalau kita salat, kita musafir, kita berhenti salat kat masjid ni. Ni tempat orang musafir singgah kan. Tadi pun ramai, satu bas singgah salat. Tapi sebab dia orang salat sama dia orang tadi, dia orang qasar lah. Semua dia orang singgah, imam tengah salat. Imam salat isyak. Imam tamam. Dia orang kena salat, boleh salat qasar belakang imam ataupun kena salat tamam? Dia orang wajib solat tamam. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas, ketika mana Ibn Abbas solat di belakang imam, dia tamam. Ibn Abbas kata tilkas sunnah, itulah sunnah. Jadi kalau kita semayang belakang imam yang tamam, maka kita solat tamam. Kalau kita musafir solat sama-sama kita qasar. Tapi kalau dia nak tamam juga, biarlah dia. Nak macam mana? Itu agama dia. Bukan agama dia.
pegangan agama dia. Kita orang kata saya mengkafirkan orang pula kan. Itu pegangan agama dia. Itu keyakinan dia. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kuliah pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada yang hadir secara fizikal dan hadir secara dalam talian. Terima kasih kepada Global Ihsan juga yang bawakan kuliah ini secara dalam talian. Moga Allah Ta'ala berkati mereka. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.